سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dalam kita bersama dengan jemaah Masjid Sarjana Utama MSU yang dicintai sekalian. Hari ini kita berkongsi sedikit dalam masa 10 minit ini untuk kita berkongsi satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang bertajuk Imam Syafi'i. Kita kata dengan pendebat. Jadi sekali lagi, Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri walau adatan milisani yafqahu qawli. Maka selamat berjumpa. Terima kasih kepada tuan kuasa yang menguruskan video ini, Wan dan seluruh komitinya, dan juga didoakan semoga semua jemaah berada dalam keadaan redha Allah dan dalam keadaan dirahmati Allah dan akhirnya menjadi mereka yang sangat-sangat mencintai Allah. Hari ini giliran Umi untuk berkongsi sedikit kisah bagaimana Imam Syafi'i berdebat dengan seorang pendebat. Okay? Kita pernah, mungkin juga pernah mendengar berita ini. Maka kita Imam Syafi'i merupakan salah seorang imam yang sangat-sangat kita kata cerdas mindanya. Pada satu hari kita kata beliau didatangi oleh seorang pendebat yang mempersoalkan satu perkara yang kalau dipikir secara logik, dia datang untuk berfikir secara logik dengan soalan yang pertama. Katanya apa? Mengapakah agaknya dia katakan iblis yang dicipta dari api tetapi akhirnya disiksa dengan api ataupun dimasukkan ke neraka. Kata kalau dia dari api, pastinya dia tak akan rasa takut ataupun tidak akan rasa kalah dengan api sebab dia terbuat dari api. Itu persoalannya. Maka apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i pada soalan ini? Dia kata akhirnya Imam Syafi'i diam sebentar, kemudian beliau mengambil segumpal tanah, digenggamnya menjadi seketul tanah yang agak kuat, maka yang agak keras juga, maka diambilnya tanah itu dan dibalingnya kepada pemuda yang mendebatkan dia tadi. Maka bila dibalingnya, pemuda itu merasa sakit, dan mukanya kelihatan sangat marah. Kenapa dia bertanya, kemudian dibaling dengan tanah. Maka bila ditanya mengapa dia berbuat begitu, kerana Imam Syafi'i kata apa? Kamu terbuat dari tanah. Semua manusia terbuat dari tanah. Tetapi dia akan dihimpit oleh tanah. Sebab itu kita kata dalam kubur nanti, tanah itu diberi suara, diberi mulut yang boleh bercakap. Sebab itu tapi sayangnya manusia tak dengar. Maknanya dia kata kamu dibuat dari tanah. Ingat kisah bagaimana malaikat mengambil air mani kita, meletakkan di tangannya, mencampurkan dengan tanah yang kita tak tahu dari mana diambilnya. Kerana kita akan dikuburkan daripada tanah yang dicampurkan dengan air mani kita dan masuk balik ke dalam rahim ibu kita. Maka Imam Syafi'i menjawab persoalan pemuda tadi dengan membalingnya dengan tanah dan merasa sakit dan dia kelihatan marah. Akhirnya dia datang balik menghadap Imam Syafi'i, dia bertanya, kenapa kamu baling aku? Ngapa kamu bertanya? Adakah kamu merasa sakit? Ya, aku merasa sakit. Maka kalaupun manusia itu dibuat dari tanah, tetapi dia sakit disebabkan oleh tanah, bermakna tanah boleh menyiksa dia. Maka pemuda tadi pun bila mendengar jawapan itu, sebab itu Imam Syafi'i kata, kita dibuat daripada tanah, berasal dari tanah, tapi tanah juga boleh menyakitkan kita. Tanah akan menghimpit kita dan kita akan merasa gelapnya kubur, sempitnya tanah, sempitnya liang lahat, dan akhirnya tanah akan bertanya. Kalau yang masuk itu orang beriman, maka tanah akan mengucapkan selamat datang. Tapi kalau yang masuk itu orang maksiat, maka tanah akan menghimpit dia sehimpit-himpitnya. Ini kita katakan kalau orang beriman yang meninggal, maka tanah itu nantinya akhirnya lapang setelah sempit. Semua orang akan rasa sempit dulu, sempit dan gelap. Kemudian bila masuk orang munafik, dia akan sempit sampai ke hari kiamat.
Okay? Maka kita kata tanah walaupun berasal dari tanah, kita tetap akan dihimpit, akan disiksa oleh tanah. Begitu juga dengan iblis. Persoalan yang dikemukakan oleh pemuda tadi ialah mengapa iblis yang dibuat daripada api tapi disiksa dengan api. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa api walaupun asalnya dari api, tapi api juga boleh memusnahkan. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa setiap kita akan berjumpa dengan tanah. Setiap kita akan kembali kepada tanah, dan tanah itu sudah diperuntukkan Allah. Tapi kita tak tahu di mana. Tanah perkuburan sudah diperuntukkan. Tanah yang menjadi perkuburan kita memang sudah ditentukan oleh Allah. Kamu akan berjumpa dengan tanah, kamu akan berjumpa dengan alam kubur, kamu akan berjumpa dengan barzah. Maka alam kubur merupakan rumah terakhir kita yang kita tak tahu di mana, yang kita tak tahu besar mana, dan kita tak tahu bagaimana keadaannya. Maka yang kita paling bimbang, dipesan oleh Nabi bahawa ramai orang yang cinta pada kehidupan tapi benci dengan kematian. Maka kalau kita nak ambil debat tadi, kita kata apa? Walaupun dibuat daripada tanah, tapi tanah boleh menyeksa kita. Ini kekuatan yang nak kena angkat. Sebab itu kita kata tanah hempit kita sehimpit-himpit. Sampai kita katakan bersilang tulang selangka kita. Terhimpitnya, ini terutamanya kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang melawan Allah, orang yang tidak beribadah, orang yang sangat-sangat durhaka dengan Allah. Maka apa iktibar yang kita nak angkat ialah kita kata berapa orang yang bersedia untuk masuk ke alam kubur. Berapa orang yang rasa-rasa menyediakan bekal untuk dibawa masuk ke dalam kubur. Maka persoalan kita sekarang, setiap usaha yang kita buat ke dunia ini, kita harus merasakan bahawa yang kita buat itu berfaedah untuk alam kematian kita. Kalau yang kita buat tidak berfaedah untuk alam kematian kita, maka kita anggap ibadah itu adalah sia-sia. Maka dengan sebab itu sekali lagi, jangan lupa setiap ibadah tolong niatkan kepada Allah. Sama ada dia ibadah wajib ataupun dia ibadah sunat. Maka kalau kita kata, ada orang yang bertanya, adakah ibadah sunat itu penting? Sangat penting. Kerana dia menampung semua ibadah wajib yang cacat. Dan Rasulullah melakukan semua ibadah sunat. Selain daripada yang fardu-fardu, semua fardu ain, Nabi membuat segala kebajikan, membantu, menolong dan segalanya sebagai ibadah sunat, kerana dia merupakan sebahagian daripada modal untuk kita merasa bahagia, merasa senang, dan akhirnya kita menambah kebaikan kepada ibadah wajib kita yang tidak selesai. Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan, kita akan berjumpa dengan alam barzah, kita akan berjumpa dengan alam kubur. Maka sekali lagi jangan takut akan mati, tapi bersedialah untuk mati, dan modal pertama untuk selamat di alam kubur adalah dengan berjumpa dengan taubat. Maka taubat merupakan satu proses di mana air mata termahal kita akan jatuh ke bumi, akan jatuh meniti ke bibir kita ataupun ke pipi kita untuk membuktikan bahawa kita sudah melakukan ibadah taubat yang sebenar-benarnya. Maka dipesan oleh Allah, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebaik-baiknya, kerana orang yang bertaubat itu akan menang. Maka ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Kita nak angkat bahawa kita katakan, maka kekuatan yang kita nak angkat ialah hak kita. Hak kepada Allah SWT ialah mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci maksiat. Maka tugas kita ialah mentaatinya. Mentaati, pertama Allah kata kamu ajak manusia buat baik. Maka ajak buat baik itu adalah satu daripada dakwah yang sangat besar faedahnya, yang membantu kita di alam barzah. Maka alam barzah adalah satu daripada alam yang harus kita impikan, apa perhiasan nak bawa, apa bekal nak bawa. Kerana kalau kita tidak merasakan kematian itu dekat, kematian itu sangat hampir, kita bimbang kita mati dalam keadaan tidak bersedia. Tidak bersedia bermakna pertama tidak bertaubat, tidak merasa bertaubat itu penting, tidak berusaha untuk merasa taubat itu diterima, dan tidak melakukan taubat secara konsisten ataupun secara taubat nasuha. Sebab itu bertaubatlah kamu supaya kamu beruntung, kata Allah. Dan jangan lupa Allah menerima semua taubat sebelum nyawa sampai ke halkum dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita sama melihat alam kubur, merasakan bahawa alam kubur alam yang paling sempit, paling gelap dan paling derita. Maka dengan mengingati itu, kita akan merasa bahawa kita sedang bersedia
untuk berangkat ke alam kubur dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah selain daripada ibadah wajib, ibadah sunat. Kita juga harus merasakan bahawa kita senang untuk bertaubat kerana terlalu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka bertaubatlah kerana taubat itu akan memudahkan urusan kita berjumpa Allah dan akhirnya kita akan merasa nikmat-nikmatnya syurga. Menangislah sebanyak-banyaknya ketika bertaubat kerana air mata taubat itu adalah air mata paling mahal untuk kita persembahkan kepada Allah sebagai sebahagian daripada pemadam api neraka, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dirakam Allah sebagai pertemuan yang paling bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.